Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel YouTube Aziz Idris. Sepertinya. Okey, jadi pada kali ini saya ingin bercerita tentang pengurusan keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Okey, benda ni semua orang pun kadang-kadang tahu, kadang-kadang pun tak tahu. Jadi serba sikit saya nak bagi ringkasan berkaitan dengan pengurusan keselamatan dan juga kesihatan di tempat kerja. Bagi yang baru-baru nak berjinak dalam bidang keselamatan dan juga kesihatan ini, so jangan lupa tekan like dan juga subscribe untuk mengikuti video-video saya yang seterusnya berkaitan dengan OSH Management System ataupun pengurusan keselamatan di tempat kerja. Jadi keselamatan dan kesihatan ni di tempat kerja adalah merupakan satu prioriti dalam pengurusan sumber manusia di tempat kerja. Ini yang penting untuk meningkatkan keselamatan dan juga kesihatan. Jadi bila sebut tentang pengurusan keselamatan dan juga kesihatan ini, sudah pasti dan sudah tentunya dia akan melibatkan 4 perkara yang utama bidang keselamatan ini. Yang pertama sekali adalah melibatkan pekerja itu sendiri yang diambil bekerja. Yang keduanya adalah majikan yang mengambil pekerja untuk bekerja. Dan yang ketiganya adalah melibatkan masyarakat. Dan yang terakhir yang sudah pasti yang tidak lepas daripada sistem pengurusan keselamatan di tempat kerja ni adalah yang melibatkan agensi kerajaan. So yang mana macam familiar kita ni, selalunya untuk pengurusan keselamatan ni adalah JKKP, iaitu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Itu sudah pastilah. Jadi pengurusan keselamatan ini adalah penting dalam memastikan tempat kerja itu, persekitaran tempat kerja itu selamat dan juga sihat kepada pekerja dan juga mana-mana orang yang memasuki premis tersebut. Jadi bila pengabaian keselamatan dan juga kesihatan di tempat kerja ini, seperti mana korang tahulah, bila pengabaian keselamatan di tempat kerja ini oleh majikan, selalunya akan berlaku apa? Ya, betul sekali, itu akan menyebabkan kecederaan dan juga kemalangan di tempat kerja. Okey, bila berlaku satu kemalangan di tempat kerja ini, tuan-tuan dan korang semua tahulah, yang pertama sekali of course lah dia akan melibatkan kecederaan pekerja itu sendiri. Dan juga bila berlaku satu kemalangan itu, dia melibatkan 2 kos yang paling utama, iaitu yang pertama sekali adalah kos langsung. Kos langsung ni bila berlaku satu kemalangan tempat kerja, dia akan melibatkan pampasan. Dan keduanya adalah melibatkan kos perubatan. Ini memang sudah semestinya dan tidak dapat lari apabila berlaku sesuatu kemalangan di tempat kerja. Itu adalah kos langsung. Dan juga yang keduanya adalah kos tak langsung. Kos tak langsung ni bila berlaku satu kemalangan ni, yang pertama sekali dia akan melibatkan hilang hari bekerja, hilang masa bekerja, penggantian pekerja, dan juga melibatkan pengurusan yang tidak teratur. Sebab apa? Nak tambah pekerja, nak kurangkan pekerja, kat bahagian ini ada subsection ni, subsection ni. So jadi dia melibatkan penggantian pekerja yang mahir dan juga yang tidak mahir dalam mengeluarkan produktiviti. Dan juga bila berlaku kos tak langsungnya, yang paling penting adalah dia akan melibatkan produktiviti menurun. Itu kos yang tak langsung. Kadang-kadang majikan dia tak menyedari keadaan tersebut, di mana kita perlu buat penyiasatan kemalangan dan juga melibatkan kos-kos perundangan, tindakan perundangan dan sebagainya. Itulah yang kesan apabila berlaku sesuatu kemalangan di tempat kerja. Jadi pengamalan pembudayaan di tempat kerja, keselamatan dan juga kesihatan ni adalah sangat penting dan perlu dititikberatkan oleh majikan dalam memastikan tempat kerja ataupun workstation ataupun work area ataupun tempat kerja tersebut selamat, sihat kepada pekerja. Yang tu yang paling penting yang berkaitan dengan bidang pengurusan keselamatan dan kesihatan. So dia sama sendiri, dia adalah satu keselamatan dan kesihatan ni adalah satu bidang yang berbeza, tetapi dia mempunyai hubung kait antara satu sama lain dan dia adalah melibatkan pekerja itu sendiri.
Itu sebuah ringkas berkaitan dengan keselamatan dan juga kesihatan lah. So di mana keselamatan ini dia Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan ini telah diwatakan pada 25 Februari 1994. Jadi apabila perwatakan Akta ini, dia adalah merubah senario pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja lah, terutamanya di Malaysia. Itulah sebuah sikit tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So kita akan bertemu lagi lain channel berkaitan dengan isu-isu OS seterusnya. Okay, bye. Jumpa lagi.